Terang tak? Sama? Sama terang. Tak duduk terang. Waktu kan. Dia cik Saidi tu belah sini juga. Sini. Tidak, no. Tunggu green light. Okey. Sama terang. Tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita dapat sama-sama hadir pada petang ini secara maya ataupun di lokasi penggambaran iaitu di Perpustakaan Praklinikal untuk mendengar sesi bicara ilmu bertajuk Pembelajaran Mesyuarat dan Komunikasi dalam Norma Baharu. Untuk makluman semua, hari ini adalah hari bersama pelanggan dan penggunaan ilmu perpustakaan Hospital Chester Tuanku Mukhlis dan Perpustakaan Praklinikal bagi tahun 2020. Sebelum kita mulakan majlis, kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Perkongsian ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk semua insya-Allah. Sebelum itu, saya akan bacakan penafian bahawa maklumat yang disampaikan dalam program eksplorasi bicara ilmu Hari Bersama Pelanggan dan Pembudayaan Ilmu ini adalah bagian pembudayaan ilmu sahaja. Ini untuk makluman semua, pada setiap tahun pihak perpustakaan akan mengadakan Hari Bersama Pelanggan bagi mempromosikan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan kepada warga UKM. Sebelum ini kita adakan program secara konvensional di mana ada beberapa kaunter yang dibuka secara soal bersemuka, soal jawab, ada fizikal, ada jualan buku secara langsung, bukan buku dan sebagainya. Tapi pada kali ini berbeza, maknanya semuanya dilakukan secara maya. Okay. Saya bersama Mak Yusof, bantu pustakawan Perpustakaan Hospital Chester Tuanku Mukhlis, moderator bersama Encik Saidi Putra Nurham, iaitu penolong pegawai Teknologi Maklumat Kanan dari Jabatan Teknologi Maklumat. Jadi boleh Encik saya perkenalkan diri dari segi pendidikan, pengalaman kerja di HKM berapa tahun dan perkara yang berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat saya Puan Salma daripada library HUKM. Saya berusaha hati menerima undangan daripada pihak library untuk memberi sedikit ilmu yang saya miliki dan untuk di-share kepada semua warga HUKM, warga di Jalan Raja Muda dan di UKM dah khasnya. Saya nama penuh yang diberi adalah Saidi Putra bin Nurham.
berumur 40 tahun, berasal dari Petaling Jaya, Selangor. Saya dilahirkan di Petaling Jaya, anak sulung daripada 7 orang adik-beradik. Okey, saya bermula dengan karier di HUKM pada tahun 2002. Setelah saya grad dengan diploma Computer Science di UTM. Pada tahun 2002, pada bulan Ogos, saya mula ditempatkan di Jabatan Terjun Maklumat dengan tugas-tugas sebagai tugas-tugas teknikal. So kerja-kerja yang saya buat daripada tahun 2002 tu hingga sekarang masih teknikal. So saya memang tak ada perubahan dari segi buat bekerja tu lah. Selain itu, hobi saya sebenarnya membaca. Sukan yang saya minati badminton. Dan kesenian yang saya memang minat adalah kompang lah, dan saya teruskan sehingga kini. Setakat itu je bersama. Okay. Sebelum saya ke soalan seterusnya, saya untuk makluman, kita akan ada sesi soal jawab di hujung sesi nanti, dan soalan boleh diajukan di ruangan komen. Pautan bagi soalan kuis juga akan diberikan kepada hadirin semua. Pelbagai hadiah menarik menanti responden yang memenangi kuis ini. Untuk tujuan expert, pautan Google Form akan diberikan di akhir sesi nanti. Okey, terima kasih Cik Saidi. Seterusnya boleh tak Cik Saidi ceritakan sikit banyak pengalaman kerja berkaitan dengan telesidang ataupun video conference? Okey, saya mengambil alih kerja telesidang ni pada tahun 2010 apabila saya mula ditugaskan ke Teluk Intan, Hospital Seri River, Hospital Teluk Intan, Hospital Seri River. Pada tahun tersebut saya mengendalikan peralatan-peralatan teleconference ataupun telesidang yang dimiliki oleh UKM ketika itu. So kemudian saya stop pada 2011, saya tukar kepada unit lain, dan apabila saya ditempatkan semula kepada tugas-tugas video conference ni pada tahun lepas, sehingga sekarang lah saya menjalankan tugas video conference. Sekarang di Hospital Teluk Intan kita telah ada pusat komuniti Teluk Intan. Kita telah beralih penempatan pelajar tersebut ke pusat komuniti Teluk Intan. Di Hospital Seri River masih kekal di bilik seminar tersebut, dan di HUKM kita sering menggunakan bilik seminar PTM di ground floor untuk mengadakan teleconference. Okey. Seterusnya, apabila berlakunya wabak COVID tempoh hari pada bulan 3 itu, saya meneruskan kerja-kerja video conference itu dengan pengandalan Zoom lah, aplikasi Zoom secara atas talian. Setelah kita boleh mula bekerja, saya telah dipanggil ataupun diminta untuk memberi sedikitlah bantuan teknikal ataupun pengajaran kepada pihak Jabatan Dietetik. Saya memberi taklimat untuk staff-staff untuk bagaimana menjadi host dan sebagai partisipan. Selain daripada itu, saya juga telah bersama-sama dengan pihak Jabatan Pengurusan Kejuratan sebenarnya untuk mengadakan CNE mereka pada setiap hari Rabu sebelah petang 2.30. Terima kasih kepada KJ Masilawati yang betul lumus untuk menjayakan program tersebut bersama dengan Puan Mary dan tim beliau. So di gambar dapat lihat satu event ataupun satu CNE yang telah selesai tempoh hari bersama dengan Prof. Dato' Zul. Kemudian ini adalah gambar-gambar yang saya telah ambil dua sesi pengajaran kepada pengurus-pengurus, ketua-ketua disiplin setiap disiplin di HUKM. Saya berkongsi ilmu berkenaan dengan Zoom dan Google Meet. Baik, berkenaan dengan topik kita pada petang ini, iaitu pembelajaran, mesyuarat dan komunikasi dalam norma baharu. Boleh Cik Sadi bagi sedikit pencerahan?
Okey, untuk topik hari ini sebenarnya sangat dekat dengan hati saya sebab dia berlaku dengan begitu mendadak sekali. Begitu banyak program daripada bulan 1 hingga bulan 3, tiba-tiba kita stop. So kita telah mengalamilah stay at home, kemudian kita menggunakan mask, bekerja dari rumah kan. So selain itu tak boleh keluar dari rumah, semua tu. Benda yang kita alami ni sebenarnya pada saya adalah satu cabaran dan satu keadaan yang saya sendiri agak tidak percaya saya telah melaluinya lah. So dengan barisan-barisan harapan yang kita ada di HUKM, saya pun sebagai staf IT di HUKM, so kita dapat merasakan gelombang COVID-19 ni, COVID-19 ni untuk di Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya memang memberi impak yang besar kepada diri saya dan kepada orang lain. Untuk diri saya sendiri, inilah yang berlaku pada diri saya, norma yang berlaku iaitu drama-drama Melayu yang sebelum ni saya tidak pernah ikuti sebelum ni, Puan Salma. So apabila berlakunya COVID ni, saya ikuti daripada siri 1 nol sehingga nol kedua sehingga habis. So agak saya pun terkejut pada diri sendiri kenapa saya boleh sampai habis tu. Dan saya meneruskannya dengan 7 hari menyertai ku 2, walaupun saya tak tengok 7 hari menyertai ku pertama, dan ada sedikitlah perdebatan saya dengan isteri sebab dia melihat benda ni, drama ni daripada siri 1. So norma ni, keadaan ni saya rasa macam betul ke diri ni kan? Seorang IT melihat drama-drama Melayu dan tengok dalam PC, dalam laptop, bukan sambil buat work from home kan, kerja-kerja tu. So ini salah satunya untuk diri saya. Saya tidak tahu daripada tuan-tuan perempuan, tapi diri saya ini adalah yang berlaku. Kemudian norma yang kedua yang saya nak kongsikan di sini adalah bercucuk tanam di dalam pasu. So masa COVID ni lah berlakunya apabila saya punya buah-buahan ataupun contohnya lah buah limau kasturi, saya lengkuas, saya punya serai, saya punya daun kunyit. So dapat saya agih-agihkan kepada jiran saya. So alhamdulillah. So benda-benda COVID ni sebenarnya ada kebaikannya dari satu segi, tapi ada keburukan dari satu segi lah. Selain daripada itu, saya ada membantu isteri. So program yang ataupun yang diviralkan iaitu masak apa tak jadi ni memang terjadi pada diri saya lah. So walaupun saya kuranglah membantu isteri, cuma saya ada masak, tapi benda ni ialah yang baru kan kita terima. So saya agak terkejut lah. Kemudian ada satu program TV, nama dia MasterChef Australia. So saya menonton dengan isteri dan anak-anak sehingga habis daripada episod 1 sampai habis. So benda-benda ni sebenarnya tak berlaku sekarang walaupun kita start kerja. So saya dah tak tengok dah apa yang berlaku selepas ni, siapa champion dia, siapa yang berlaku apa semua kan. Okey. Saya tahu Puan Salma menunggu apa sebenarnya tajuk ni diceritakan sebenarnya. Kita sikitkan Cik Saidi nak cerita pasal Mak Leha dalam 7 hari ikut. Oh tidak. Ini sebenarnya hanya untuk selingan. Sebenarnya norma baru ni adalah kepada pengajaran ataupun pembelajaran anak kita. Saya sendiri pembelajaran secara atas salian. MITI yang dilaksanakan dalam norma baru ni. Kemudian cara komunikasi. Maksudnya kita dah tak ada lah call ataupun kita dah tak ada WhatsApp. So mungkin banyak pada video call. Maksudnya saya berhubung dengan ibu saya di kampung dan adik-adik saya dan ahli keluarga menggunakan video call. So komunikasi tu dah berubah secara total nampak. So saya pun rasa walaupun saya seorang staff IT, tapi saya pun sendiri mengalami satu macam keadaan yang saya pun tak tahu benda ni boleh berjalan, boleh berlaku kan. Selain daripada perkara-perkara yang lain tu lah. So saya nak sentuh sikit berkenaan dengan tajuk ni. So tuan-tuan perempuan ingat satu ketika dahulu kita menggunakan brand Nokia. Brand Nokia menguasai dunia, bukan Malaysia saja yang menguasai dunia, dan brand Nokia ni memiliki berbagai-bagai bentuk handphone.
berbagai-bagai bentuk handphone, tetapi teknologinya tidak berkembang. Tetapi Nokia tidak bersedia untuk beralih-alih kerana dia tahu dia adalah kuasa pada dunia telekomunikasi ketika itu. Apabila handphone ataupun yang lebih advance, so saja satu mungkin.
Tes. Assalamualaikum, testing. Okay. Boleh? Dah saya share balik. Okay, maaf ya atas gangguan teknikal tadi. Kita teruskan dengan tajuk pembelajaran mesyuarat dan komunikasi dalam norma baru. Mohon sambung. Okey. Okey, Puan Salma, kita ada sedikit gangguan tadi ya. Ya, Dengan hujan dan gangguan ketika cuaca mendung. Kerja undur bicara IT yang saya nak bagi kan, so agak cabaran. So saya biasa mengendalikan sebenarnya Zoom ataupun teleconference untuk orang lain. Tapi ini kali pertamanya saya menjadi penceramah, berada di depan mic, mengendalikan ceramah kepada orang lain. Okey, kita sambung pada topik yang kita terhenti tadi. So, tuan-tuan puan-puan, untuk topik pada petang ini adalah sebenarnya kita memasuki satu era yang lain, iaitu pembelajaran di atas talian, mesyuarat di atas talian dan komunikasi di atas dengan cara yang lain. Maksudnya tidak ada seperti cara-cara lama ataupun cara tradisional. So sepanjang COVID tempoh hari daripada bulan 3 hingga sekarang, saya telah mesyuarat ni, saya boleh katakan mesyuarat ni saya telah lakukan secara hybrid. Maksudnya ada pihak ataupun ada partisipan yang berada di tempat masing-masing, ada yang di dalam mesyuarat sama, so ada ahli-ahli mesyuarat, PKK dan ada yang lain-lain. So itu adalah cabaran kepada diri saya sendiri apabila sebelum ini saya tidak pernah melakukan perkara ini, sebab untuk kita menjayakan meeting, pembelajaran dan komunikasi ini secara atas talian, kita telah beralih kepada cloud sebenarnya. Cloud ni adalah satu teknologi yang ada sebelum ini tetapi tidak digunakan secara total. So apabila berlakunya PKP ni ataupun berlakunya COVID-19 ni, COVID-19 ni, so kita beralih kepada cloud. Maksudnya tidak ada kebergantungan kepada meeting fizikal lagi. So saya mengalaminya bermacam-macam. So saya tak tahu nak ceritakan pada petang ini macam mana sebenarnya apa yang saya telah lalui. So saya akan cuba perlahan-lahan mengikut soalan-soalan yang akan diajukan kepada saya oleh Puan Salma. Seterusnya, apakah yang dimasukkan dengan video conference dari segi perbezaan antara apps dan hardware? Okey, so saya dah sebut tadi apabila kita bermesyuarat ataupun kita cikgu mengajar di sekolah. So hardware yang tuan-tuan puan-puan tengok di dalam slide adalah peralatan yang saya gunakan sendiri pada tahun 2019, pada 2009, 2010, 2011. So kemudian saya gunakan lagi hardware yang sama, teknologi yang sama
tidak berubah. Mungkin ada sedikit perubahan. Teknologi hardware ni dia boleh menghubungi cloud di luar untuk kita berkonferens, maksudnya untuk kita bermesyuarat. Tetapi berlakunya COVID pada bulan 3 tersebut, keluarlah satu software. Sebenarnya software ni telah berada pasaran saya rasa lebih telah lama, cuma dia semakin menonjol atau mendadak naik, iaitu Zoom. So Zoom ni dia memang tak ada hardware, Puan Salma. Dia adalah aplikasi yang kita boleh download pada handphone ataupun laptop dan sebagainya. Hardware yang kita gunakan, kita boleh menghubungi dengan Zoom. So kita boleh integrate. So sebelum ni kita tidak boleh integrate antara each other. So saya tidak berjaya mengintegrate antara Polycom ataupun hardware yang saya sebelum ni, Polycom dan Lasas, kepada masing-masing. So saya boleh call hardware kepada hardware. Ataupun perkakasan kepada perkakasan. Maksudnya walaupun lain model, lain jenama, tetapi masih boleh buat. Tetapi berlakunya COVID ni, saya telah ada berlakunya teknologi itu terlalu drastik kepada diri saya dan tim saya sendiri untuk buat ini. So dia boleh call ke cloud. So sekarang ni kita dah boleh call cloud daripada hardware yang telah dibeli oleh pihak PPUKM ataupun Fakulti Perubatan. So ada. Okay, untuk hardware ni, untuk software ni, saya berada daripada software ataupun aplikasi lah. Saya sebut aplikasi, application, apps yang mudah disebut apps. Kita ada Lasas ataupun kita panggil dia Lasas Cloud. Gambar T ni yang di bawah ni adalah nama dia Microsoft Teams, produk Microsoft. Yang hijau kecil ni yang kita selalu gunakan iaitu Google Meet, aplikasi dari Google Meet. Webex Teams ni warna merah, warna oranye, bentuk ring ni adalah produk daripada Cisco. So dia pun ada cloud. So dia dah ada app sendiri. Zoom yang saya ceritakan sebentar tadi. Skype ni mungkin tuan-tuan puan-puan dah guna sebelum ini, tetapi kecanggihan ataupun teknologi dah telah upgrade untuk Skype ni. Kemudian video ni banyak digunakan di sebelah Taiwan, di sebelah Filipina, sebelah tempat kita lah, sebelah Jepun, Korea. So saya memang pernah gunakan video ni sebelum ni. Dan GoToMeeting ni saya pernah jumpa sekali di Jabatan Kecemasan. So aplikasi-aplikasi telah digunakan sebelum ini, dan paling menonjol selepas COVID adalah Zoom. Zoom. Itu perbandingan sedikitlah antara hardware dan software. Menarik. Okay, seperti yang kita tahu, aplikasi Zoom pada masa kini sedang hangat diperhatikan sekarang. Jadi apakah pro dan kontra aplikasi Zoom ini? Okey, saya ambil slide daripada TM ni. Saya menjawab soalan daripada Puan Salma. Pihak Telekom telah mengeluarkan satu sirkular lah kepada staf mereka. Jangan menggunakan aplikasi Zoom ataupun GoToMeeting sebagai aplikasi mesyuarat dan lantaran. Sila gunakan Microsoft Teams, Skype for Business atau Webex. So mereka telah menghadkan sebenarnya penggunaan Zoom di tempat mereka. Di TM sahajalah, Telekom Malaysia. Tapi kita tidak tahu di Maxis. Kita mungkin tidak tahu di provider lain seperti U-Mobile. So tapi di TM tidak dibenarkan. Alhamdulillah untuk UKM, so far saya tidak mendapat apa-apa arahan daripada pihak IT PTM Bangi untuk tidak menggunakan Zoom. Tapi kita boleh gunakan Zoom di samping produk-produk lain. Tidak seperti Telekom lah, pro dan kontranya. Maksudnya bila kita tak boleh gunakan Microsoft Zoom ni, tapi dia bagi offer lain. Maksudnya Microsoft Teams ni mungkin dia dah beli, so dia teruskan dia tak akan gunakan Zoom. Maksudnya dia menghalang lah apa-apa staff yang menggunakan produk-produk Zoom lah daripada Zoom. So tidak perkembangan sebenarnya bagi saya tidak ada perkembangan yang sihat sebenarnya untuk teknologi tersebut. Staff-staff tidak dapat mengalami sendiri Zoom apa sendiri kan. Perubahan. Mungkin pro dan kontra sebenarnya mungkin pada aplikasi Zoom itu sendiri, apabila kita menggunakan third party dan kita install software tersebut daripada third party yang tidak sah. So kita akan mengalami masalah secara
ada pencerobohan. So akaun kita tu sebenarnya tidak selamat. So saya menasihatkan pihak-pihak tuan-tuan puan, kawan-kawan di luar untuk install aplikasi Zoom ni daripada sumber yang tepat, sumber yang betul. So kita boleh gunakan benda ni dengan selamat. Okey. Baik, macam mana Encik Saidi boleh terlibat dengan sebelum soalan seterusnya daripada Salmah tu, sebenarnya saya tak ada lagi dua slide sebenarnya untuk menggambarkan pro dan kontranya. Okey, kalau kita tengok dalam slide daripada Priodata dan Statista ni, so Zoom sebenarnya menguasai video conference untuk dunia, saya cakap untuk dunia, daripada bulan 26 Mac selepas kita COVID tu hingga April. Saya rasa mungkin selepas ini pun mungkin Zoom akan terus ke hadapan, meninggalkan dia punya pejabat-pejabat lain seperti Microsoft, Google, kan, Hangout. TikTok sendiri walaupun paling famous pun sendiri orang tidak menggunakan TikTok untuk buat conference, orang menggunakan Zoom. Okey. Untuk soalan-soalan yang pro dan kontra ni, saya sebenarnya tak naklah bias atau pada Zoom ataupun kita bias macam TM tadi kan mengatakan memang tidak selamat. Tidak selamat. So kita memulangkan semula kepada pengguna untuk menilai sendiri apakah yang dikatakan pro dan apa yang kontra satu produk tu. Saya mengambil satu pendekatan iaitu Cikgu Halimi ni dia ada buat dia punya page sendiri. Dia mengatakan Zoom ni mudah untuk digunakan, lebih simple, sangat sesuai untuk swift collaboration antara apps. Lepas tu bila dia gunakan sendiri, dia rasa Zoom ni sangat sesuai untuk diri dia, dan dia gunakan ni untuk pengajaran. Saya buka sekejap sebentar. Dia ada buat page dia, tuan-tuan boleh saya sharekan dia punya Okey, ini page Cikgu Cikgu Halmi. So tuan-tuan boleh tengok dia punya web sendiri. Dia perspektif dia sendiri sebagai seorang guru apabila melihat Zoom ni dengan berbagai cerita viral sebenarnya apabila kita di waktu COVID tempoh hari bulan 3, bulan 4 waktu kita work from home tempoh hari, so berbagai cerita, tetapi dia mengeluarkan satu benda yang begitu orang kata terbalik apabila mengatakan Zoom ni baik digunakan untuk beliau, katakan mungkin ada kelebihan daripada dia punya profession seorang guru ataupun pensyarah. Tuan-tuan boleh masuk sendiri, boleh tengok sendiri tulisan beliau. Saya tidak nak mengatakan dia betul ataupun tidak betul, kan? So terpulang pada tuan-tuan untuk menilai, untuk judge sendiri apa benda sebenarnya apa yang disampaikan oleh Cikgu Ailimi ni. Okay, saya stopkan dulu ni. Okey, saya suka mendengar soalan yang seterusnya pada Puan Salmah, soalan yang berkaitan dengan mana boleh terlibat dengan Zoom. Okey, berkaitan Zoom ni dia bermula dengan Fakulti Perubatan sebenarnya. Saya tidak boleh menafikannya. Saya tidak boleh mengatakan saya sendiri yang dapat Zoom tu sebenarnya. So gambar di atas, gambar yang tuan-tuan lihat pada sekeliling tuan adalah gambar khidmat masyarakat tempoh hari di pusat komuniti Terintan Pasal. Saya adalah antara seorang saja staf yang bukan staf fakulti. Saya nak sama-sama dengan staf fakulti untuk merasai apa kerja-kerja yang hendak dilakukan yang dikotai oleh Tuan Haji Zainuddin. Terima kasih kepada tim Tuan Haji Zainuddin dan memberi kepercayaan, dan saya turut serta untuk membantu beliau lah di sana. Okey. Untuk Fakulti Perubatan ni sebenarnya bermula daripada mereka sebenarnya. Apabila ada satu perbincangan pada 16 Mac tempoh hari, pada 16 Mac 2020, sebelum PKP.
saya didatangi oleh Prof. Tong Senfa dan satu perbincangan ringkas dengan Puan Hairin, Encik Zainal untuk memberi taklimat pada keesokan harinya. So, kami jumpa pada 16 hari bulan Puan Salma, tapi 17 hari bulan esok nak bagi taklimat. So saya menyediakan beberapa slide lah, beberapa presentation. Saya sediakan sedikit lah. 18.3. So taklimatnya esok pada keesokan harinya 17.3 di tingkat 1 blok pra-klinikal di blok yang kita sedang bersiaran ini. So jemputan tu adalah sebenarnya saya agak gugup sebenarnya, sama macam hari ini saya gugup, tapi alhamdulillah dalam lama ni dah okey sikit dah. Okey, taklimat tu sebenarnya kepada pensyarah Fakulti Perubatan, untuk menerangkan platform yang sedia ada ketika itu pada 16 dan 17. Masa tu tidak ada kata okey kita akan guna Zoom, kita akan guna Live, kita akan guna Microsoft Teams, Google Meet. So ketika itu taklimat saya berdasarkan Live dan Microsoft Teams, produk Microsoft untuk digunakan oleh pensyarah-pensyarah. Saya masih ingat daripada Pusat Pengajaran dan Pembelajaran di UKM Bangi, Prof. Kamal, orangnya sangat hebat, bersama dengan tim Prof. Kamal, Dr. Azmi Tamil, Prof. Tong, saya lihat ada mantan pengarah kita, Prof. Zaliha bersama-sama. Fakulti Perubatan adalah fakulti yang terakhir untuk pensyarah-pensyarah menggunakan sepenuhnya e-learning ni di dalam pengajaran mereka. Tidak ada lagi pengajaran secara tradisional selepas ini sebenarnya. So tujuannya adalah sebenarnya ketika itu untuk pensyarah-pensyarah haruslah menggunakan UKM Folio. Mereka telah mencipta sebenarnya atau mereka telah ada apps, aplikasi dibangi untuk pensyarah-pensyarah di Ceras ataupun di JRM untuk menggunakan sepenuhnya, tetapi tidak digunakan lagi. So taklimat ini untuk menolaklah mereka untuk supaya gunakanlah aplikasi ini dan gunakan untuk teaching secara tak atas talian ni dalam pengajaran mereka, untuk membantu pengajaran mereka. So apabila taklimat habis tu, keesokannya kita cuti 18 hari bulan. So MCO ataupun PKP 1 minggu pertama dan minggu kedua. Sebenarnya saya agak seronok sebenarnya apabila mengatakan ada tak pergi kerja. So pada 18 hari bulan tu, hingga 31 tu saya rasa dunia saya telah berkembang, maksudnya saya telah menjadi raja dan tidak perlu bekerja. Saya tidak tahu apa yang mendatang saya selepas itu. Sebenarnya saya tidak tahu sebenarnya apa datang. Tetapi pada 19 hari bulan ni sebenarnya saya nak ke pasar sebenarnya, Puan Salma. Agak menarik apabila 19 hari bulan saya nak ke pasar bersama isteri. Saya dihubungi oleh Prof. Senfa sendiri. Encik Saidi mohon bantuan untuk kami nak guna Zoom. So saya tak masuk dalam pasar. Saya duduk dalam kereta, saya berbincang, saya discuss sikit dengan Prof. Senfa apa benda yang dia perlukan, apa semua kan. Saya beritahu dengan ketua dan saya terus mendapatkan apa benda yang Prof. Senfa nak lah. Saya terus berhubungi pihak syarikat, minta trial account. Trial account. So apabila minta trial account tu, kita boleh mula menggunakannya daripada tak silap saya 2-3 hari selepas tu, maksudnya 19, 20, 21 tu saya dah start menggunakan Zoom. So kerja-kerja saya bermula di work from home ni, saya sangat mengalami sebab saya create account Zoom, saya delete, saya troubleshoot, saya support melalui handphone, WhatsApp, email, pensyarah-pensyarah perubatan, fakulti perubatan. So hanya menggunakan trial Zoom tanpa ada charge bayaran. Tetapi kita memang ada intention, saya cakap dengan syarikat kita akan beli, tetapi tak tahu berapa lagi. Kemudian berlakulah saya masuk dalam AJK webinar teknikal dan pada 8 April sebenarnya saya telah dengan Encik Ahmad Bukhari sebenarnya telah melaksanakan meeting mesyuarat fakulti
yang ke-378 bersama-sama pensyarah Fakulti Perubatan. Mereka masing-masing semua berada di rumah. Saya dan Encik Bukhari sahaja yang berada di office untuk sebagai host lah. So supaya internet kami tidak ada masalah, so kami berada di sana. So saya amat gembira first meeting untuk Zoom secara atas talian ni, totally atas talian memang berjaya, alhamdulillah. So kat sini kita boleh tengok pada ketika itu 82 user yang telah gunakan. Lisen yang saya diberikan masa itu 64, sebenarnya saya minta 100. So kita dapat 64. Ini tarikh pada 19 hingga 18 April bulan berikutnya. So ada 6 webinar, meeting yang telah dilaksanakan untuk sebulan tu Puan Salmah 392 meeting. Walaupun dengan 64 akaun sahaja, tak dapat totally 100, setiap orang akan dapat. Prof Zaleha dapat, Prof Tong dapat. Saya createkan masing-masing akaun melalui WhatsApp, email, call. Masa ketika itu saya berada di rumah. Ada ketika itu saya memang datang ke pejabat, cuma seminggu mungkin sekali ataupun 2 kali. Okey, sama. Seterusnya boleh Cik saya terangkan berkaitan tadi Cik saya dikata ada trial kan, so kita siapa bila nak guna trial kan, so boleh terangkan berkenaan dengan pembelian Zoom dan life size untuk menyokong fakulti dan hospital. Okey, mungkin tuan-tuan puan Puan Salmah ingatlah sebelum ni saya ada bagi tahu yang sila gunakan aplikasi ataupun apps tu secara penuh, maksudnya berbayar. So bila kita bayar sesuatu aplikasi yang kita beli, kita akan dapat full support ataupun full security yang pihak Zoom tawarkan kepada kita. So sebenarnya memang pihak Fakulti Perubatan melalui Prof Senpa memang setuju untuk buat pembelian, cuma tak tahu bila dan berapa. So saya bersama tim saya dan Puan Herin dan beberapa staf Fakulti Perubatan telah menyediakan kertas kerja dengan bersama bernilai 45,000. So kertas kerja ni sebenarnya bukan hanya Zoom, tetapi kami sekalikan dengan lisen yang akan tamat, license cloud, license untuk maintenance dan semua. So 45,000 termasuk dengan allowance untuk modem, untuk pokok ketenangan. Saya salah seorangnya 3 orang staf. So daripada kertas kerja tersebut sebenarnya kelulusan yang saya diberitahu adalah hanya lulus lebih kurang 14,000 sahaja. So kertas kerja ini dibentang, dihadiri oleh ketua oleh dekan dan timbalan dekan dan penolong dekan. Mereka hanya meluluskan lebih kurang nilai tersebut. So daripada pembelian tersebut, kita ada 3 package yang ditawarkan sebenarnya dalam internet. Package ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam website Zoom. Zoom.us, kita ada Zoom Pro License, Zoom Business License, Zoom Education License. So dia memang ada 3 package saja. So boleh tengok package ini di dalam internet. So di manakah package yang kita beli? Di manakah package yang sesuai untuk kita? So saya memilih dan saya berbincang dengan staf fakulti, kita beli Zoom Education License sebab menguntungkan kita. So kita beli 20 host. Dia minimum 20 host Puan Salmah. So boleh tengok kat situ, dia ada punya spek-spek dia apa semua. Dan 1 host bina. Okey, saya rumuskan selepas pembelian itu telah berlaku. So pihak Fakulti Perubatan UKM Ceras, dia adalah master account. Dia memiliki 20 account license dan 1 host webinar. Sebentar sebentar. Saya teruskan. Maaf ada gangguan lagi. Okey, untuk sampai hari ini, so kita dah ada sebenarnya ada 25 akaun campur dengan PTM Bangi, kita ada 10 akaun. Tapi perbezaan PTM Bangi buat pembelian sendiri. So pihak bahagian terjemah maklumat BTM KKL, saya punya jabatan, kita beli 5 akaun, kita park di bawah master account, di bawah Fakulti Perubatan. So kita ada 25 akaun. So pembelian segera itu telah selesai. 20 akaun itu telah terima, 1 host webinar, surat-surat email,
telah dikeluarkan, saya email kepada pihak syarikat. So selepas pemilihan itu selesai, saya telah kembali kepada saya punya asal punya purpose, iaitu saya IT support, dan Puan Kamaria mengarahkan saya meneruskan kerja-kerja saya membantu sahaja. Maksudnya bukan kompesten lah, maksudnya bukan duduk di hadapan untuk buat apa, untuk menjalankan kerja-kerja harian untuk Zoom ataupun untuk pengajaran dan pembelajaran untuk fakulti. Okay, boleh Encik Saidi terangkan seberingkas berkenaan installation dan penggunaan asas sebagai seorang partisipan semasa menggunakan Zoom? Pak, sebenarnya mohon maaf, sebelum kita nak install ataupun kita nak ada akaun Zoom sendiri, saya Sebab nak baru guna kan, mesti ramai tak tahu ada. mungkin ada yang tak tahu. Cik Saidi, saya ada komputer yang gambar tengah-tengah ni, tapi saya tak ada kamera. Boleh tak saya join Zoom? Sebenarnya boleh. Kita hanya memerlukan earphone. Tidak perlu memerlukan kamera. Kita dah boleh join. Dan kalau kita ada handphone dengan talian yang baik pun boleh. Okey, untuk talian internet ni, saya semasa MCO dan hingga hari ini saya rasa kerajaan masih meneruskan 1 GB percuma sehingga hari ini. Cuma perlu diaktifkan di handphone masing-masing. Sama ada Android, iPhone, tab ataupun Mac. So dalam gambar ni ada satu gambar yang tak ada, iaitu komputer riba. So kalau tuan-tuan ada komputer riba, ada streaming di rumah ataupun ada Unify di rumah ataupun ada Maxis router di rumah, boleh gunakan Zoom ataupun bermeeting di rumah dengan senang lenang sambil makan goreng pisang. So saya akan pergi seterusnya cara-cara kita install apa, ataupun kita sign up dulu. Maksudnya kita nak ada akaun sendiri. Okey, perbezaan akaun yang saya beli yang saya maklumkan sebelum ni adalah full license, maksudnya berbayar. Yang akaun ini kita beli, kita sign up ni adalah akaun free yang atas nama kita. Perbezaannya sangat-sangat jauh sebenarnya. Kita tak boleh jadi host, kita tak boleh buat event, tak boleh. Kita just boleh call 4 orang saja serentak dalam satu masa bila kita sign up. So tuan-tuan boleh masuk zoom.us. Silap. Ada gambar di bawah tu, zoom.us. Tuan-tuan akan dapat page macam ni. So puan boleh masuk logo kanan sebelah atas, nama dia sign up free. So masukkan tarikh bersedia biasa. So dia akan pergi ke page seterusnya. So bila tuan-tuan puan dah register, puan akan dapat ID sendiri Zoom secara percuma. Tadi kita cerita pasal organisasi kan, maksudnya Fakulti Perubatan Syukem beli itu adalah untuk secara rasmi, maksudnya gunakan untuk meeting secara guna sama, maksudnya secara total, maksudnya benda tu dia ada banyak function. So tapi tuan-tuan guna ni, tuan-tuan boleh guna meeting tu boleh call, boleh buat Zoom tapi hanya 4 orang sahaja. Dan minit yang dibenarkan hanya 40 minit saja. So 40 minit saja. So tu saya kena tengok balik apa yang ada pada spek ataupun apa yang di-offer oleh pihak Zoom kepada pembeli. Sebenarnya apabila beli satu akaun, sebenarnya dia unlimited account. Tapi ada amount di situ yang kita perlu commit sebenarnya. So kalau setakat kita nak call ibu di kampung, call makwa, call pakwa, saya rasa tak perlu. So just ada account basic cukup. Ini kita panggil dia account basic. Okay, untuk kita sign up yang saya cakap tadi tu, kita klik https.zoom.us sign up. Kemudian baru kita install dia. Okay. Ini page yang selepas kita dah dapat lah. Sekejap ya, sama-sama saya nak klik Zoom ni. Okay, tak apa, saya tak boleh nak switch link ni.
So tuan-tuan boleh ambil link saya ni, https://zoom.us, pergi kepada download. Tuan-tuan pergi download. Selepas tuan-tuan dah ada akaun basic, selepas sign up tu, tuan-tuan dah download. Okey, page yang pertama apabila kita join ataupun kita masuk, kita akan dapat page macam ni. Admin Zoom BTM. Ini akaun rasmi saya lah. Akaun rasmi pihak Bahagian Terjun Maklumat KKL. So tuan-tuan boleh tengok button-button yang ada di bawah tu. Join audio, start video, security, participant. So mungkin icon-icon ni tak sama macam icon-icon yang saya ada. So kalau akaun basic pun sama, dia tak sama macam akaun yang kita beli. So dia ada limitation di situ. So tetapi sebagai participant kita boleh join apa-apa meeting, apa-apa webinar menggunakan basic account. So tak ada limitation di situ. So perlu mengalami sendiri ataupun guna dulu. Saya nak katakan sebab saya ada pengalaman taklimat kepada 2 batch Jabatan Pengurusan Kejawatan. So saya mengalami ada masalah untuk mengadaptasikan ilmu tersebut kepada mereka. So saya harap tuan-tuan perempuan yang dengar dan boleh share ataupun yang dengar di Facebook boleh alami sendiri. Mungkin soalan-soalan selepas ini boleh email kepada saya. Selepas ini saya akan bagi email saya ataupun saya punya nombor telefon, boleh WhatsApp saya. Siang saja, malam tak boleh. Untuk apa-apa berkaitan dengan telesidang. Okey. Sepanjang pengalaman saya menguruskan ataupun menguruskan telesidang ni, conference ni, dua benda yang penting yang perlu tuan-tuan tahu, iaitu Zoom meeting ID. So apa yang tuan-tuan tengok kat sini ialah hari ini, di masa ini, di waktu ini, inilah meeting ID yang kita tengah gunakan, iaitu 923 5652 629. Ini adalah akan berubah. So sebagai host, saya sebagai host, bila saya create meeting, saya akan generate meeting ID ni baru. Dia akan berubah. Kita tak akan guna benda yang sama setiap kali apabila berlaku tu. Dan untuk security, kita masukkan passcode. Dia ada passcode. Passcode ni nombor untuk kita masuk selepas itu. Kebiasaannya kita akan email info-info ni kepada dalam email, ataupun kita boleh WhatsApp pada kawan-kawan kita. Okey, saya nak tunjuk tapi saya tak tahu boleh masuk di video ni. Sebentar ya. Dengar tak suara Puan Samah? Sebentar ya. Saya try play dulu. Okey, boleh dengar. Sebentar ya, saya besarkan, saya semulakan. Dia pun video ni. Ini cara guna Zoom tu Ini cara-cara basic menggunakan Zoom. So sekarang ni cara yang kedua, macam mana nak join Zoom. Apabila kita dah ada account, kita dah install Zoom, so akan nampak di situ invitation.
Saya pergi semula kepada slide presentation saya. Sebenarnya kita dah hampir habis untuk sesi bicara IT pada petang ini. Saya harapkan perkongsian yang sedikit ilmu yang saya ada ni, dan saya masih tidak mahir, saya mengikuinya, saya masih menggunakannya dan terus belajar dan terus belajar. So mungkin ada tuan-tuan lebih mahir di luar sana, mungkin boleh share knowledge kepada saya, email. So benda ni adalah perkara yang kita perlu sama-sama, orang kata, gunalah. Bukannya bila kita dah tahu, kita stop tak guna, dia akan hilang sama-sama. So bila meeting online ni kita kena guna. Walaupun kita tidak gunakan sekarang, kita dah boleh ke pejabat ataupun ke office. So kita boleh gunakan pada hari Sabtu dan Ahad. Mungkin anak-anak ada boleh start selepas ini tuition tetapi secara online. So kita untuk mengelakkannya COVID ni merebak lagi cepat kan. So mungkin ada pilihan-pilihan di sana, mungkin boleh pilihan kepada ibu bapa lah sebenarnya. Selain daripada itu mungkin ada kursus-kursus ataupun ceramah-ceramah yang percuma di luar sana yang menggunakan platform-platform seperti Zoom ataupun Google Meet ataupun Cisco Webex. So tuan-tuan boleh mengalaminya sendiri. Mungkin tuan-tuan akan selepas lebih mahir, mungkin lebih mahir daripada saya yang menggunakan setiap hari. So saya harapkan maju jaya daripada pihak tuan-tuan dan puan. Yang bagaimana kita harus kita nak buat permohonan tu? Okey, soalan ni memang Puan Sama, terima kasih Puan Sama. Kita telah bangunkan, bukan kita lah, maksudnya pihak Bangi lah, saya berterima kasih kepada pihak Bangi, tim technical Zoom. Mereka telah bangunkan iaitu website dinamakan www.ukm.my/telesidang. So tuan-tuan kalau memang ada meeting keperluan untuk secara rasmi di pejabat tuan-tuan puan-puan boleh mohon, boleh pilih 3 akaun tersebut. Sama ada menggunakan BTM KKL punya akaun, PTM Bangi punya akaun, ataupun JRM punya akaun. Kita ada 3 akaun di situ. So kat situ ada kalender, saya tak boleh nak buka, nanti tak boleh nak share. Iaitu untuk Zoom, khasan untuk Zoom. Tapi satu lagi yang dah ada sebelum ni, saya ingat ada dalam 2 tahun lepas ke, tak silap saya 2018, kita ada permohonan ruang untuk buat video conference. So video conference ni yang saya cakap tadi, yang mula-mula tadi tu, yang di Teluk Intan, permohonan di bilik seminar PTM, Dewan Kuliah 1, auditorium, OT, AACC. So hari ini sebenarnya saya bukan nak kata sibuk, sebenarnya kebetulan memang ada event di UMBI. So saya sebenarnya adalah teknikal yang membantu UMBI untuk menjalankan satu seminar besar di UMBI. Saya terlibat secara langsung. Tempahan itu dari pihak UMBI dia gunakan jtmonline.ppuk.my. So yang ini kena register bersama, so supaya ada idea, ada password lah. Saya tengok tu 3 suku dah 4 lebih sebenarnya terlebih ni. So saya rasa saya kongsi saya punya email putra@ppuk.my. Sebelah saya tu Cik Zainal Abidin Hamzah, zainala@ppuk.my, nombor telefon beliau, nombor extension, nombor handphone saya ada di situ. Dan JTM online tu sebagai tempah ruang, ukm.my/telesidang tu adalah sebagai untuk tempat untuk Zoom. Terima kasih pada pihak library yang sudi menjemput, walaupun saya tak adalah pandai sangat, sedikit ilmu untuk di-share untuk petang-petang yang sejuk ni. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, dan kita malah sudah sesi terakhir hari bersama pelanggan dan pemberdayaan ilmu, iaitu sesi bicara IT, pembelajaran, mesyuarat dan komunikasi dalam norma baharu. Terima kasih juga kepada Cik Saidi kerana telah banyak menerangkan dan memberi tunjuk ajar mengenai cara komunikasi dalam norma baharu. Sekarang tiba masa yang dinantikan, iaitu soalan kuis mengenai sesi yang disampaikan sebentar tadi. Berikut adalah pautan pada sesi kuis ini. Peserta yang menjawab dengan pantas dan betul akan mendapat hadiah. Kita akan hubungi pemenang kuis ini selepas semua sesi hari bersama pelanggan dan pembudayaan MUI hari ini berakhir.
Terima kasih juga kepada para hadirin yang setia mendengar sehingga ke hujung sesi ini. Saya, Siti Salma binti Mak Yusof, ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan terkasar bahasa di sepanjang sesi ini. Seterusnya, saya kongsikan pautan expel untuk sesi ini. Untuk makluman, pautan ini akan dibuka sehingga jam 4.25 petang sahaja ya. Diharapkan dengan perkongsian ini, hadirin sekalian dapat memanfaatkan ilmu yang disampaikan dengan sebaiknya. Terima kasih dan Assalamualaikum.